Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya UMA Umar Mokhtar Abdullah, ditemani oleh sahabat Zainal Lutfi. Terima kasih. Selamat kembali ke Budak Oren Podcast episod ketiga. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada penonton yang masih setia bersama kami. Dan sekarang kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Selamat menjalani ibadah puasa. Semoga kita diberi keberkatan dan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nal, pejam celik Nal. Dah episod ketiga kita Nal. Aku ingat satu episod je. Itulah. So ada perasaan apa yang kau nak kongsikan episod ketiga ni? Terkejut jugalah kan. Terkejut So Nal, apa aktiviti hari ni lah? Tengok wah, handsome bergaya nampak ni. Aku baru balik tarawih, tak sempat lagi salin baju. Aku pun baru balik tarawih tadi, tapi dah tukar baju, jangan salah faham tau. Aku tadi memang sempatlah tukar baju sekejap. Okey, Ma. Sebelum tu aku nak tanya, kau perasan tak budak-budak SPM baru habis exam? Oh ya kan? Lebih kurang berapa? Dua minggu lah. Seminggu 2 minggu ni lah kan? Lebih kurang lah. Apa nama, sebelum tu kita Grade dulu. So tahniah lah kita ucapkan kepada pelajar-pelajar yang berjaya menghabiskan peperiksaan SPM. So kita dah berusaha. So sekarang ni adalah waktu untuk kita tawakal, kita berdoa, harapnya keputusan yang keluar nanti adalah seperti yang kita harapkan atau lebih, insyaAllah. So haraplah kan, ramailah yang berjaya dapat apa yang dia sasar kan. Amin. Tapi Mak, cakap pasal SPM ni kan, aku ada baca tau, berita setahun ke 2 tahun lepas tau, pasal budak-budak lepasan SPM ni tak minat tau nak sambung belajar. So diorang lagi rela terus bekerja. Ada yang kerja gig ekonomi, ada yang kerja sendiri tau. Benda ni merisaukan aku Mak, sebab apa nama, macam diorang ni tak ada cita-cita tau. Diorang nak terus kerja tau. So diorang tak tahu nak buat apa. Tak ada pedoman lah. Tak ada tujuan lah kan. Kau ingat tak masa darjah 1 kan, ada tak kau isi satu borang kita kena tulis cita-cita? Dia bukan cita-cita yang dia tulis kan. Dia suruh tulis hobi kan. Lepas tu cita-cita aku sebenarnya pun confused kat dulu, sebab aku tanya kan, hobi ni apa dia tu? Hobi ni cakap apa yang kau minat nak buat. Lepas tu cita-cita ni apa yang kau minat nak jadi. So aku masa tu macam, aku minat buat ni dan aku minat nak jadi ni juga. So aku macam block sekejap lah. Tapi tak apalah, macam kau tanya tadi kan, apa cita-cita aku. Cita-cita aku sebenarnya bertukar-tukar kan. Yang paling kan? Besar, yang paling utama. Yang paling utama memang daripada dulu aku nak jadi ni lawyer kan, peguam. Peguam memang antara cita-cita. Macam mana? Peguam ni aku tak pernah dengar masa sekolah. Macam mana kau boleh terfikir je peguam? Yalah, kita kanak-kanak kan masa tu kan. So aku terpengaruh dengan satu drama ni. Masa ada drama Law and Order. Dia ada a few season kat lah kan. Drama Law and Order ni, dia mencerita tentang undang-undang, cerita tentang mahkamah kan. So benda ni antara pengaruh yang kuat bagi aku lah. And then tak lama lepas tu keluar pula satu rancangan drama lagi, iaitu The Suit. Dia punya aktor watak dia tu Heavy Specter, sangat sharp dan pandai berbahas. Sebab bagi aku lawyer ni, dia tak perlu kuat, dia tak perlu handsome, tapi dia perlu pandai berbicara. Sebab dia hanya menggunakan words, kata-kata, dia boleh menukar sebuah keputusan tu Nal. Macam kau lah Nal. Aku segan nak cerita. Dia ni bijak tau. Dia ni apa orang cakap, seseorang yang sangat bijak, berenang kan. So dia punya cita-cita ni aku rasa memang rare lah. So kongsi sikit lah. Aku segan sebenarnya nak cerita. Cita-cita aku ni kan macam cita-cita budak skema tau. Tapi tak apalah, aku jawab je lah kan. Aku ni cita-cita nak jadi saintis. Kau tahu aku dapat cerita macam mana terfikir nak jadi saintis tu. Masa kecil kan, aku selalu eksperimen tau, dengan katak, dengan lalat, dengan belalang. Aku tangkap lalat, tangkap belalang, aku eksperimen tau. Betul arwah mak aku pelik lah kan tengok aku kerja main dengan binatang-binatang ni tau. So, sampai satu hari tu dia cakap, kau ni elok jadi saintis ni tau. Satu ayat dia cakap tau. Lepas tu terus tertanam kat otak aku, seronok juga jadi saintis ni kan. Aku terus minat sains tau. Aku sains memang aku score, sampai aku ambil aliran sains, biologi, fizik, kimia, termasuk matematik tambahan. Aku usaha kau untuk skor. So alhamdulillah aku dapat sambung degree bioteknologi. Tapi man, aku perasan kan, masa kita sekolah dulu kan, kita ni macam kurang pendedahan tau. Tapi alhamdulillah aku dapat pendedahan daripada drama. Aku satu ayat je daripada arwah mak aku, kau ni elok jadi saintis. Itu je pendedahan yang aku dapat tau. Sampai tadi kan kita borak kan, sebelum buka tadi kan dengan Izzy, dia cakap dia jealous tau dekat luar negara budak-budak ni dapat
nikah. Betul. Diorang datang sekolah cerita pasal pekerjaan diorang, apa diorang buat, apa nama pekerjaan diorang ni pasal apa, jawab. Lepas tu ada juga hari, kalau kat luar negara tu kan, hari bawa anak pergi tempat kerja. Betul. So mak bapak cerita ni lah kat anak-anak diorang, apa pekerjaan diorang, apa diorang buat tau. So diorang dapat pendedahan banyak pasal pekerjaan tau. So ada, mungkin tak ada idea, diorang fikir, oh bapak dia ni kerja best. So diorang tertarik nak kerja tau. So apa nama pendedahan tu banyak tau. Kita tak ada pendedahan. Betul, aku setuju tu lah. Sebab memang yalah, macam zaman sekarang mungkin kita ada kecanggihan media sosial ataupun Google kan. Budak-budak sekarang kalau kata dia minat nak jadi bomber, mungkin dia boleh Google nak jadi bomber, at least kena score bahasa Malaysia kan, kena score bahasa Inggeris ke macam tu lah. Tapi sekiranya dibawa seorang anggota bomber atau pegawai bomber datang untuk menerangkan di depan, nak jadi bomber ni sebenarnya bukannya perlu lulus akademik saja. Kau kena lalui kursus-kursus khusus, kau kena ada ujian-ujian penilaian sekian-sekian. So perkara pendedahan macam ni, dia lebih, orang cakap lebih pack lah bagi aku, lebih memberi kesan. Macam nak jadi lawyer bukan saja kau kena lulus dengan cemerlang SPM, lepas tu kau sambung belajar kau boleh jadi lawyer. Bukan. Dia nak jadi lawyer kau kena faham, dia ada bab-bab dia ada syariah, syariah pun ada banyak pecahan-pecahan dia. Macam kalau nak jadi lawyer civil pun ada banyak pecahan-pecahan dia juga. Jadi sekiranya seorang lawyer boleh datang ke sekolah, berikan ilmu-ilmu macam ni secara jelas, memang lebih pack lah, lebih pendedahan tu lebih, orang cakap lebih jelas. Dan aku memang setuju lah, macam di barat kan, budak-budak kecil tadika, kita garden pun dia orang dah diterapkan benda tu, dah diterangkan benda tu, sampai mak ayah dia orang datang siap pakai baju kalau kerja bomber siap pakai baju bomber lagi datang kan, polis siap pakai baju polis lagi datang. So memang benda tu aku setuju lah, pendedahan tu memang kurang. Tu lah, kalau katalah kan, kalau kita dapat patah balik masa kan, kau nak jadi lawyer kan, kau dapat patah balik masa waktu SPM ataupun selepas SPM kan, kau rasa kan macam mana kau nak cari pendedahan tu? Kita tak dapat pendedahan tu tapi macam mana kau nak masa tu kau nak cari pendedahan lebih besar pasal pekerjaan yang kau nak cita-cita yang kau nak Aku kalau ditanya lah, kalau aku boleh kembali semula ke zaman persekolahan lah pertama sekali memang sejujurnya Nal, aku ni Form 4 aku bersekolah teknik, tapi tak lama sebab aku kena buang lah, kena tendang. Aku nak tanya nanti dulu. And then aku kembali ke sekolah biasa. Aku sekolah pun lebih kurang 3 bulan 4 bulan macam tu lah aku sekolah. Lepas tu aku dah tak pergi sekolah Nal. And then arwah mak aku cakap, at least kalau tak nak sambung belajar pun, ambil lah SPM, baliklah ambil SPM. Dan Alhamdulillah Allah izinkan aku pun kembali balik ambil SPM lah. Keputusan tu cemerlang ke tak cemerlang, wallahualam, tapi lulus lah. Cuma macam soalan kau tadi, kalau aku boleh kembali semula ke zaman persekolahan, memang aku nak perbetulkan balik apa sebab aku bersekolah tu, iaitu aku nak menuntut ilmu dan menetapkan balik arah tuju hidup aku. So macam aku nak jadi lawyer kan, mungkin aku akan study more bahasa Inggeris of course, bahasa Malaysia, dan aku mungkin akan tanya cikgu-cikgu apa step-step seterusnya, aku perlu ilmu apa lagi untuk aku mengarahkan ke lawyer lah, untuk jadi seorang peguam tu. So tu sikit lah macam kau Nal. Aku kan, aku nak patah balik zaman betul-betul lepas SPM tau. Ya, aku kerja part time tau lepas SPM dulu. Tapi kalau boleh kan, aku harap masa tu kan, katalah aku dah tahu nak jadi saintis kan, aku kena spend masa sikit tau, pergi masuk dekat lab-lab, pergi kat universiti. Rumah aku dekat dengan UKM, dekat dengan UPM. So aku harap aku spend masa naik bas ke, naik komuter ke, pergi tengok dekat universiti ni apa benda kerja lab, kerja saintis ni tau. Sebab rupanya sekarang baru aku tahu saintis ni ada macam-macam jenis. Dia bukan main duduk lab main entah ke benda kan. Ada saintis binatang, ada saintis makanan, ada saintis perubatan, ada saintis laut, macam-macam jenis saintis tau. Even yang aku ambil masa kat US dulu, saintis dalam bidang polisi. Ada bukan lawyer, saintis tau. Tapi yang mengkaji polisi negara-negara ni berkenaan dengan sains. Aku punya kerja lah, aku punya bidang lah dulu kan. So aku harap dapat patah balik ke zaman tu untuk aku kaji untuk aku cari pendedahan lebih tau pasal aku punya cita-cita yang kita tak dapat masa sekolah kan.
So apa nama, itulah dulu kan. Cuma aku risau sekarang budak-budak ni kan, yang apa, lepas SPM terus beria nak kerja ni kan. Diorang tak tahu apa benda nak buat, tengok nak cari duit, tengok gelap mata kan, gaji ribu-ribu ni kan. Tapi aku rasa tak apalah mah, kita stop dulu, kita sambung nanti. Boleh? Untuk sesi kedua bincang pasal Selepas SPM, yes, apa nak buat? Yes. Sambung belajar atau bekerja? Yes. Kita akan bincang sekejap lagi kan, Okay, yes. Alright, kita Sambung kembali. kejap lagi. Kita ada bincangkan keputusan selepas SPM. Adakah adik-adik ni nak sambung belajar ataupun bekerja? Tapi sebelum tu, Nal, air ni boleh minum, Nal? Boleh minum, jangan risau. Kita malam ni, bukan siang. Bagi tahan sikit. Okey, Nal, aku nak tanya kat pihak kau lah. Aku tahu kau budak bijak, belajar luar negara kan. So Nal, apa kau punya pandangan ataupun kau punya kupasan tentang pelajar-pelajar yang ingin menyambung pelajaran ni? Pro dan kontra dia tu. So sedikit lah. Itulah, kita apa tadi sebelum ni aku ada sebut ramai budak-budak sekarang dah tak minat sambung belajar. Tapi kan akulah yang ada background belajar. Kau pun sekarang tengah belajar. Kira kau pun dah start ada background untuk belajar. Bagi aku kan, kalau belajar ni kan ada banyak faedah sebenarnya kau kalau sambung belajar. Satunya, kebanyakan pelajar-pelajar yang belajar secara formal dekat universiti ni kan, dorang ada base knowledge ataupun pengetahuan lebih sikit daripada budak-budak yang aku tengok tak sambung belajar. Tak ada formal study lah. Tak ada formal study tau. Sebab biasanya budak-budak dekat universiti ni tau, dorang ada ambil subjek elektif. Contohnya bahasa lain, falsafah, politik dunia, ekonomi. Walaupun dia bukan bidang ekonomi, macam itu aku jumpa student engineering, tapi dia ambil elektif ekonomi dunia. So menarik lah bila kita nak bincang ekonomi dengan dia, sedap tau. So even kawan-kawan dia kan, kalau itu aku lepak dengan budak-budak UiTM Shah Alam tau. So dekat Shah Alam lah aku lepak dengan dia orang tau. Seronok tau borak dengan dia orang. Sebab dia orang dah ada base knowledge yang agak tinggi tau. Itu kira kita bincang pasal Palestin dengan boycott tau. So apa satunya, kemahiran yang aku tengok budak-budak universiti ni ada kan, dia orang boleh susun tau perbincangan tu dalam topik apa. Contohnya isu Palestin. Isu Palestin tu masuk dalam topik politik dunia. Boycott pula dia masuk dalam topik ekonomi. Sebab dia adalah kita tekan orang punya bisnes. So siapa yang akan terjejas akibat tak ada bisnes? Sama ada negara ataupun company ataupun orang lain yang mungkin terjejas juga sebabkan boycott dia kan. So seronok bincangan dia orang ni tau. Lagi satunya, diorang ni kan, aku tengok confidence level diorang lebih sikit tau berbanding dengan budak-budak yang aku tengok tak ada formal education ni. Bagi kau sebab apa dia orang confident tu? Betul tak? Kalau pengalaman aku kan, yang dalam universiti, benda yang paling wajib diorang buat setiap asam adalah presentation. So diorang kena build, diorang kena bina diorang punya confidence tu masa presentation. Lepas tu pula dalam universiti ada banyak aktiviti tau. Diorang jemput orang besar, penceramah hebat datang universiti bagi ceramah tau. So diorang nak kena deal dengan orang-orang besar ni tau. So diorang belajar nak uruskan orang-orang besar dan juga orang-orang yang lagi junior daripada diorang. So diorang ni punya communication skill, social skill diorang tu lebih sikit. So aku tak katalah budak-budak yang tak sambung belajar ni tak ada social skill. Tu secara general je lah kan. Tapi sebab aku pernah juga jumpa budak-budak yang tak sambung belajar ni kan, kadang-kadang diorang tak ada confident tau. Diorang ada knowledge tu tau. Kebanyakan ada juga yang aku jumpa, baca banyak, follow berita banyak, tapi bila kita nak bincang tu dia tak berani. Dia kata, alah abang tahu lagi banyak apa semua kan. Macam kurang terlatih lah. Aku bukan nak tunjuk aku tahu banyak, aku nak bincang. So tapi ada jugalah yang memang even pengetahuan dia lagi banyak daripada aku. So apa sebab diorang belajar sendiri tau, baca graf ekonomi, sampai diorang boleh buat prediction tau. Dolar US ni 2-3 minggu kemudian ni boleh jatuh ni. Aku tak faham dia macam mana dia buat prediction. Aku cuma baca berita masa tu dolar tengah mengukuk. So dia kata akan meruduk. Betul. Hebat dia punya prediction tu tau. Even kadang-kadang sampai macam kau pun lagi hebat menulis daripada aku. Kau pernah masuk pertandingan, hari tu dapat jemputan MITC dekat Melaka kan, untuk bagi sajak tau. So ada juga yang tak ada formal education, tapi sebabkan dia terus belajar,
dia dapat pengetahuan lebih daripada apa yang aku dapat daripada formal education. So itulah kalau kau pula kan yang bukan daripada formal education, sekarang cuba sedang mendapatkan formal education kan, apa nasihat kau untuk budak-budak lepas SPM ni? Ni sebenarnya pertama sekali memang aku setuju kan dengan kau punya pendapat tu kan. Orang sambung belajar ni memang akan dapat banyak ilmu selain daripada pelajaran yang dia ambil tu. Dia mungkin akan dapat macam aku cakap tadi elektif kan, dia ada bahasa-bahasa lain kan, lagi dia punya interaksi interaksi dua hala antara lecturer dengan ni kan. So itu bagi pelajar-pelajar atau adik-adik yang nak sambung belajar. Tapi ada juga setengah pelajar dia orang nak teruskan bekerja. Sebab dia biasalah ada tu yang dah rasa bosan 11 tahun belajar duduk dalam institusi pelajaran tu 11 tahun daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. So rasa bosan kan. And then habis SPM dia orang rasa nak bebas bekerja lah pula. Itu salah satu sebab dia. And then yang kedua mungkin masalah ekonomi keluarga kan yang memerlukan dia orang tak boleh nak sambung belajar dulu. Mungkin dia orang habis SPM dia orang bekerja. And then ada juga yang sebab terpengaruh dengan kawan-kawan. Dia tengok kawan-kawan dia habis SPM terus bekerja, dia pun nak bekerja juga sedangkan dia dapat tawaran belajar kan. Lepas tu yang seterusnya mungkin ini yang paling teruk lah. Dia orang nak bekerja sebab dia orang nak enjoy berjoli. Bekerja dapat gaji 1,000 lebih, iPhone, nak beli macam-macam lah kan. Ada yang terus keluar motor, ada yang terus keluar kereta kan. Cuma apa yang aku nak tekan kat sini, tak ada masalah, benda tu tak ada salah. Bekerjalah. Cuma bekerja tu jangan kita terpengaruh sebab kemewahan. Jangan sesekali kita bekerja tu sebab kita nak rasa mewah. And then bila kita bekerja tu jangan sesekali kita matikan kita punya kemahuan nak belajar. Sebab belajar ni mungkin dia tak minat nak belajar secara formal di universiti, di college. Tapi jangan hentikan niat untuk belajar tu macam kemahiran. Boleh belajar kemahiran untuk masa depan tu. Kan sebab kita tengok sekarang banyak bidang yang memang agak kekurangan macam automotif. Even pertanian pun banyak benda macam TVET pun ada kan sekarang kan. So benda tu memang bukan pengajian yang formal tapi benda tu still ilmu, pengetahuan. And then kita mana yang memilih untuk berniaga pula kan. Macam berniaga orang sebut usahawan kan, usahawan. Aku sebenarnya lagi tertarik dengan menggunakan bahasa lama lah, bukan sebab aku penulis tapi sebab maksud bahasa tu. Macam dulu orang berniaga ni dia gelar saudagar. Pernah dengar kan saudagar? Filem-filem piramid. Ya, saudagar. Sebab saudagar ni dia ambil daripada bahasa Parsi. Yang sau tu maksud dia 1,000, dagar tu maksud dia akal. So, saudagar ni adalah orang yang mempunyai 1,000 akal. Bila kita ambil pelajaran daripada saudagar tu sendiri, 1,000 akal tu, kita dapat tahu kepala bagaimana mentaliti seorang peniaga ni, dia akan sentiasa berpusing untuk mencari peluang-peluang. And then berniaga pula, dia ada dua lah yang kita cari basic lah. Dia ada self-employed dengan dia ada businessman punya mindset. And itu kita akan kupas kejap lagi lah. Tapi perkara ni lah, orang cakap bila dia memilih untuk berniaga ni semua, tak ada masalah, teruskan. Cuma jangan berhenti setakat bekerja selepas SPM tu. Tetapkan perlu juga mencari kemahiran-kemahiran supaya di masa depan boleh digunakan kemahiran-kemahiran ni. Sebab kebanyakan aku tengok sekarang adik-adik yang terpengaruh bila habis SPM terus bekerja ikut kawan ni. Dia orang kadang-kadang kerja 2-3 bulan dah berhenti dah. Apa itu? Aku macam macam kesian sebenarnya sebab dia mengsia-siakan. Sebab dia terpengaruh dengan kawan bekerja and then dia pun nak bekerja, boleh bertahan 2-3 bulan dan then berhenti dah menganggur. Kan? So benda ni yang membuatkan macam adik-adik ni semua kena berfikir betul-betul. Kalau nak bekerja, yes, no problem. Teruskan kerja. And kalau nak sambung belajar, teruskan. Sambunglah belajar. Tu lah. Aku nak tambah sikit kan pasal yang terpengaruh tu kan. Kadang-kadang aku risau tengok budak-budak ni kan. Diorang ni kerja sebagai apa yang kita baca sebelum ni sibuk nak jadi rider tau. Diorang ingat seminggu boleh dapat 600, sebulan boleh dapat ada yang cecah sampai 6,000 kan. Tapi diorang tak fikir long term tau. Diorang tak fikir jangka panjang tau. Kalau diorang nak dapat 6,000 tu kan, berapa masa diorang kena spend atas jalan? Ya, betul. Maintenance motor macam mana? Minyak motor macam mana? Risiko. Kalau tiba-tiba kau accident, putus kaki ke, na'udzubillah, kita nak elak benda tu kan.
apa nak buat lepas tu tau. So diorang kena fikir tau. Lepas tu kan kalau gaji kau lebih certain tu, kau kena bayar cukai. So macam mana pula nak bayar cukai? Lepas tu benda ni berapa jauh dia boleh pergi kan. Kalau nak kerja part time, bagi aku tak ada masalah lah. Kalau nak kerja aja yang gig ekonomi ni kan, jadi rider sementara tunggu result keluar tu kan. Sementara tak masalah kita boleh anggap macam kerja part time. Sebab aku pun dulu kerja part time tau. Sekadar nak ada lesen, nak buat lesen sendiri. Bila lesen kan mahal ribu-ribu. So kerja part time, kumpul duit, dapat lesen, settle. So kalau diorang ada niat ke situ tak apa. Tapi kalau dia nak jadikan long term, dia kena fikir betul-betul jangka panjangnya, boleh ke pergi? Boleh ke benda ni pergi kan? Risikonya cukup ke untuk ditanggung benda ni sehingga ke berapa puluh tahun kemudian? Badan ni boleh tanggung ke kan? So diorang kena fikir panjang benda ni. Lagi satu yang aku risau kan, budak-budak yang terus nak bekerja gig ekonomi ni kan, pengurusan masa, disiplin ya. Aku tak sebut aku nak tekankan pasal disiplin ni tau. Kalau kat sekolah dulu memang disiplin kita ni dikawal tau. Kita ada orang susun jadual kita, cikgu dah bagi siap-siap. Lepas subjek ni, hari Isnin wajib perhimpunan, hari Isnin balik pukul berapa, hari Khamis balik pukul berapa, semua dah ada cikgu disiplin siap. Kau tak ikut peraturan sekolah, kena rotan. Semua dikawal tau disiplin kita. Tapi bila dah habis SPM ni kan, disiplin tu 100% tanggungjawab kita. Lagi-lagi yang kerja sendiri ni tau, yang gig ekonomi ni kan, kalau dia tak ada disiplin, macam kau cakap 2-3 bulan, dia rasa give up tau. So sedangkan disiplin tu yang pastikan kita boleh pergi jauh. Tentera sangat tekankan disiplin. Lagi kuat lagi hebat kau jaga masa kau, lagi hebat kau susun kerja kau, lagi cepat kau naik pangkat. Ataupun lagi hebat kau susun masa kau selitkan dengan belajar apa semua, kau cepat naik pangkat. So samalah kerja pun kan. Kalau kau tak ada tanggungjawab untuk mengurus masa kau tak rasa benda tu penting, payah. Sedangkan sampai ke tua nanti pun dia sentuh. Lagi-lagi bila kau dah kahwin, nak uruskan masa ni bukannya benda senang kan. Macam kau ada anak kan, nak uruskan baby 12 kali makan sehari, nak kena tukar lampin berapa kali sehari kan. Lepas tu kan kau nak bangun, nak cukup tidur pergi kerja lagi apa semua kan. So benda ni adalah penting, disiplin ni tau. So Amar, kau ada nak tambah? Sedikit tambahan. Itu sebab macam aku pesan tadi kan, kalau nak bekerja teruskan. Sebab macam adik-adik, ini nasihat daripada abang yang memang berpengalaman ni. Memang aku dulu kalau masa lepas SPM, aku punya mental memang tak ada nak sambung belajar. Memang tak ada nak sambung belajar. So and then aku teruskan berniaga dan buat kerja-kerja sikit. Tapi sekarang aku sedar bahawa belajar tu penting. Sebab tu aku sambung belajar. Bukannya sebab nak dapatkan degree tu untuk bekerja. Bukan, tapi untuk dapatkan ilmu-ilmu ataupun benda kelebihan-kelebihan yang ada sebagai seorang lulusan ijazah ni, dari segi pemikiran, dari segi percampuran environment. Bila aku turun, kadang-kadang aku turun 2 hari ke kampus kan, aku bercampur dengan lecturer bersama dengan student-student lain. So aku punya pergaulan berdepan dengan diorang tu, aku rasa macam lain kan. Sebab aku seorang yang baru nak berkecimpung dalam dunia pengajian tinggi ni. Diorang pula mungkin dah ada yang dari college, dah ada yang daripada diploma kan. So diorang dah ada pengalaman di orang cakap institusi ni. So aku berdepan dengan diorang nampak lain. And then di situ aku mula sedar, cakap pengajian ni bukan saja untuk aku dapatkan segulung ijazah ni. Maknanya ada juga ilmu-ilmu macam kau cakap tadi kan, confident level untuk, sebab kita dah pernah ada interaksi 2 hala untuk semua kan. Benda tu aku cakap, aku pesan kepada adik-adik semua. Bekerja tak salah, tapi jangan matikan pemikiran tu untuk menimba apa-apa ilmu. Sebab sekarang kita tengok memang banyak sebenarnya kemahiran-kemahiran yang boleh menjadi sumber pendapatan untuk masa depan. Stop luar. Kita sambung nanti sesi 3 sesi ketiga. Banyak ni aku nak cakap ni. Peluang-peluang. Kalau nak belajar, apa peluang-peluang yang ada. Kalau nak terus kerja, apa peluang-peluang yang boleh pergi jauh. Kejap lagi kita sambung dalam sesi ketiga. Okey, terima kasih. Selamat kembali ke Budak Oren Podcast. So tadi kita dah bincang pasal cita-cita, kita dah bincang pasal budak-budak yang nak terus bekerja lepas SPM. So sekarang ni aku nak masuk pula kepada peluang-peluang selepas SPM ni ataupun selepas degree. Dan sekarang ni kita perhati kan,
orang selalu bincang tau, masalah-masalah pasal pengangguran. So ada yang ada degree menganggur, ada juga yang lepas SPM menganggur. So benda ni walaupun aku dapat berita, sebenarnya masalah pengangguran kita tak besar, 4% je. Satu Malaysia ni yang aku baca berita minggu lepas tak silap. Tapi in case lah kan, kalau kita termasuk dalam 4% tu kan, orang yang menganggur kan, apa pendapat kau Mah? Macam mana kita nak elakkan daripada menganggur kan? Yalah, macam kau cakap pengangguran ni kira masalah yang agak serius lah kita kena pandang. Sebab dia bukan saja berkenaan dengan pelajar-pelajar universiti yang dah habis belajar degree, diploma dan dia orang tak dapat kerja. Dia juga mengakibatkan dia juga membabitkan macam aku cakap tadi, budak-budak student yang habis SPM yang terpengaruh dengan kawan-kawan, baru kerja 2-3 bulan, dah boring, dah berhenti. So dia orang pun menganggur. Cuma dia ada dilema kat situ, antara dilema pelajar yang ada kelulusan tapi mungkin kerja yang dia orang nak tu tak kena dengan dia, tak bersesuaian dengan dia. Dan satu lagi dilema yang tak bekerja dan dia orang tak ada, dia orang ada just SPM je. So sedikit lah nak, macam kau ada belajar, dulu pernah belajar kan. So ada tak macam kerajaan ke ataupun badan-badan berkecuali ke, dia orang siapkan peluang-peluang untuk study ni? Untuk study kan, sebab apa nama, aku ada dengar lah kan, banyak sebenarnya tawaran-tawaran budak-budak ni kalau diorang nak sambung belajar ke peringkat lebih tinggi, nak pergi master ke, nak pergi PhD ke, ataupun nak buat second degree, ataupun yang dah umur lebih kan, baru nak buat degree. Ramai juga aku dengar yang umur 40 baru nak buat degree tau. Banyak sebenarnya diorang boleh dapatkan bantuan. Marah ada, yang kalau yang dah lebih umur 30 tak silap aku boleh keluarkan KWSP 2. Lepas tu ada juga JPA pun ada. Sebelum ni MyBrain, aku pernah minta MyBrain masa apa nama, buat master dulu. Lepas tu negeri-negeri pun ada juga yang bagi bantuan-bantuan. Sebab sebelum ni aku pernah dapat call daripada seorang kakak ni tau. Dia call, Zainal, akak nak sambung belajar PhD lah. Akak tengok dekat Negeri Sembilan ni boleh mohon apa nama, bantuan kewangan untuk sambung PhD kan. Aku pun tak pasti kan. Lepas tu aku google, oh memang ada Yayasan Negeri Sembilan ada tawarkan kepada anak-anak Negeri Sembilan untuk sambung belajar. So ada. Aku bagilah link tu dekat kakak ni kan. Cuba akak buka link ni, baca, isi, mungkin ada rezeki akak dapat beasiswa ataupun pinjaman ni, akak boleh sambung belajar. So banyak sebenarnya kalau orang nak sambung belajar kan, sementara dia tengah menganggur tu kan, elok dia buat something daripada dia tak buat apa-apa kan. Belajar. Kalau tak nak kerja, belajar. So itulah yang untuk orang sambung belajar ni kan. Tapi kalau diorang nak bekerja pula kan, katalah diorang tak kalau nak kerja, biasalah orang nak memilih kan. Kalau dia dah ada degree, diorang nak kerja yang diorang sesuai dengan bidang diorang. Gaji pula kenalah berpatutan semua kan. Memang itulah faktor-faktor orang fikir kalau nak kerja pun kan. Kalau kau kan, kalau tak nak sambung belajar, ada tak kau punya cadangan? Apa benda yang diorang boleh buat? Okey, untuk sentuh bab kerjaya lah memang sebenarnya kita kena memperbetulkan kita punya pemikiran sebenarnya. Kita tu sebab aku cakap tadi, jangan cepat terpengaruh. Maknanya ada juga yang pelajar-pelajar selepas SPM ni, dia orang tengok kawan dia orang belajar, dia orang pun terpengaruh kan nak belajar. Tapi dia orang tak tahu what's next dalam hidup dia selepas belajar. And that tu sebab aku nak pesan kat sini, macam kita dengar laporan terbaru daripada Datuk Johari Ghani Abang Jo. Dia mengatakan sektor peladangan, terutamanya kelapa sawit lah, memang agak luas di Malaysia ni. Memang agak besar sektor peladangan ni. Dan boleh kata majoriti sektor peladangan ni kebergantungan dia adalah pada pekerja buruh asing, tenaga asing. Kan? Tu belum kita sentuh lagi sektor-sektor lain. Ini kita cerita tentang sektor pertanian ni dia dulu, kan? Especially tentang kelapa sawit ni. Tu sebab macam Abang Jo cakap kan, memang kita memerlukan sebenarnya anak-anak tempatan ni untuk explore benda-benda ni. Tu sebab macam awal tadi aku cakap, masa waktu belajar ni kena buat pilihan betul-betul. Bila dah ada kelulusan tu, kalau boleh kurangkan untuk memilih kerja. Walaupun memilih kerja tu tak salah, sebab kita pun nak kerja yang kita selesa, yang kita minat kan. Tapi kita kena tengok, ada juga yang berkelulusan tinggi, ada yang ijazah, ada yang master, tapi dia orang terjun dalam dunia pertanian dan dia orang berjaya. Aku faham sebab dunia pertanian ni
bukanlah satu orang cakap kerjaya yang popular ataupun ada kelas orang panggil, dan tak nak pakai kemas-kemas pun jauh sekali kan. Tapi kita kena ingat sesuatu, mungkin 4 atau 5 tahun yang pertama ni mungkin kita kena kerja keras, kena comot-comot sikit, tapi tak mustahil lepas 4-5 tahun akan datang kau sendiri boleh duduk kat pejabat kan, boleh pakai kemas-kemas, boleh pakai kenderaan besar juga, sebab kau dah ada pekerja-pekerja yang kau gaji kan untuk uruskan kau punya ladang. Itu sebab aku awal-awal tadi aku kata kan, kena tahu kalau untuk terjun dalam dunia perniagaan ni, bisnes ni, kena tahu bezakan antara self-employed dengan bisnes. Terangkan, itu aku nak dengar. Atau aku stop kau tadi, sekarang aku nak kau terangkan apa tu. Sebab macam aku cakap, kita kena tahu self-employed ni dia punya maksud dia bekerja sendiri. Itu sebab aku selalu macam kawan-kawan bila tanya kau kerja apa, aku berniaga sendiri, aku kerja sendiri. So aku suka untuk dia orang ubah perkataan tu. Sebab bila bekerja sendiri ni, kita senang cerita dia jadi kita kuli, kita bos. Maknanya kita akan ada kekangan masa dan kita susah nak expand. Tapi kalau kita ada businessman minded, kita akan berfikir what's next untuk kita punya perubahan, untuk kita punya expansion. Another 4 tahun atau 5 tahun kan. So kita tak akan berada pada tahap itu kekal sampai bila-bila. And then maknanya bila kau bercita-cita nak terjun dalam dunia perniagaan dan especially sektor pertanian, kau dah tahu dah, hari ni mungkin kau menanam, tapi esok atau lusa takkan kau nak terus tanam. Mungkin kau akan jadi supplier, dan benda tu seteruslah akan bertahap-tahap sehingga kau akan memegang satu tahap yang lebih tinggi daripada apa yang kau bermula. Itu businessman. Tu sebab aku cakap usahawan yang orang panggil ni, aku lagi suka guna saudagar, sebab saudagar ni maksud dia 1000 akal. Maknanya bila kau terjun dalam dunia perniagaan, kau kena ada 1000 akal yang kau takkan tetap di tempat yang sama. So sebersikit yang boleh aku explain kan lah. Pasal pertanian ni Mai, aku nak tambah sikit lah. Sebenarnya minggu lepas kita dah bincang pasal pertanian kan. Ya. Panjang lebar jugalah kita bincang pasal pertanian kan. Sebenarnya banyak peluang tau. Banyak. Macam aku tengok kalau dekat Jabatan Pertanian, banyak khusus diorang tau. Kau nak tanam apa? Nak tanam teruk, kau nak tanam cili, kau nak tanam apa? Banyak khusus, sangat banyak. Apa sekarang ni kalau diorang nak explore lagi kan, ada pertanian-pertanian baru yang masih tak ramai orang terjun. Contohnya Napier. Permintaan tengah banyak sekarang mak. Sebab apa? Sebelum ni kita yang daripada pengetahuan aku, kita bergantung kepada soya dengan jagung. Tapi banyak dah peternak-peternak lembu mula beralih pada Napier. So kalau kita dapat jadi petani yang menguruskan Napier ni kan, ataupun yang sekarang, yang minggu lepas aku ada sebut juga pasal jagung untuk makanan ayam. Diorang dah mula dah untuk hasilkan jagung untuk makanan ayam tempatan. Tak perlu lagi import jagung luar untuk makanan ayam tempatan. Ni semua sektor pertanian ni mak. Tapi tak payahlah kita guna petani tau. So diorang boleh masuk dalam dunia ni, ada dah khusus-khusus dia. Diorang mungkin boleh guna nama yang istilah lagi keren lah kan. Contohnya spesialis dalam pertanian makanan ayam. Ataupun penjolok buah jadi apa? Harvester specialist. Harvester harvest producer ataupun food crop producer. Nama yang keren sikit. Tak perlulah nama Inggeris tau. Mungkin dia orang boleh kreatif sikit, fikir nama tu nampak lagi gah, lagi besar kan. So tak adalah orang pandang lekeh macam dia ni kerja petani je kan. Sebenarnya pertanian ni memang bidang yang boleh menghasilkan keuntungan yang besar, dan future prospect dia, masa depan dia sangat cerah. Lagi-lagi kita dah menghadapi masalah makanan sebelum ni kan, tentu tak ada ayam, beras tak ada kan. So kalau kita dapat invest, dan kerajaan kita juga sekarang ni sedang menuju kepada negara yang boleh sara hidup, sendiri tanpa bergantung kepada import. So mungkin kalau ada budak-budak lepasan SPM ni, ataupun budak-budak orang muda kita yang tengah menganggur ni kan, nak cuba explore, nak cuba masuk dalam dunia ni, boleh cubalah kan. Aku tak tahulah siapa yang akan minat, tapi betul. bidang yang menarik yang kita masuk kan. Itu macam kita bincang minggu lepas kan, masalah pasal keterjaminan makanan. So kita sebagai anak-anak muda boleh sebenarnya, kita di samping kita mengharapkan apa yang kerajaan buat,
kan, untuk menyelesaikan masalah ni. Mungkin kita boleh jadi salah satu daripada penyelesaian dia. Yes. Boleh jadi salah satu. Kerajaan. So, kerajaan tolong selesaikan. Kadang-kadang rupanya jawapan tu kita boleh selesaikan sendiri kan. Tu sebab memang daripada awal tadi, bila selepas SPM ni, kalau boleh jangan terpengaruh. Jangan cepat terpengaruh dengan kawan-kawan ataupun dengan apa yang ditengok dekat media sosial, apa yang influencer-influencer cakap. Benda tu boleh dengar, tapi jangan cepat terpengaruh. Kita kena berfikir kesesuaian diri sendiri, kapasiti kita sendiri. Kalau kita rasa kita boleh buat macam dia orang, yes, teruskan. Tapi perlukan macam Ainal cakap ni, disiplin. Kalau kita nak jadi influencer ke apa, kena disiplin juga. Jangan suka sangat buat kontroversi semata-mata nak popular. Tu semua tak payah. Terus tambah ilmu mah. And then kalau macam memilih untuk sambung belajar, pilih betul-betul kos-kos yang sesuai, yang memang menjurus kepada kita punya hala tuju yang kita cita-citakan. Dan kalau pemilih untuk berniaga atau bekerja, yes, perlu ada ilmu juga. Sebab macam tadi cerita hanya satu sektor, sektor pertanian. Banyak lagi sektor sebenarnya. Ada automotif, enjin-enjin kan, lagi perkapalan pun salah satu yang agak besar tau. Kita tak tahu kan, tapi rupanya itu bisnes yang betul. besar. Mungkin nak explain tentang perkapalan mungkin tak ada cukup masa. Tu nanti kita akan letak dekat tajuk-tajuk lain lah. InsyaAllah kita akan ceritakan tentang sektor perkapalan ni sebenarnya banyak. Dia bukan saja berlayar, dia ada sektor yang khas jaga parking dalam kapal pun ada. Ada yang tentang kebersihan banyak sebenarnya. Jadi mak, aku nak celah sikit kan. Sebelum aku dulu pernah belajar kat US tau. Subjek dia business finance. Sepatutnya belajar pasal kira-kira macam mana nak buat kita punya expectation 5 tahun depan, expectation 10 tahun depan, macam mana kita nak kira tau nilai-nilai duit tu tau. Tapi aku ingat masa awal-awal kelas tu kan, lecturer aku dia ajar pasal misi dan visi tau. So kita orang belajar, rupanya misi Coca-Cola, aku tak ingat misi Coca-Cola, tapi dia bukan nak jual air gas. Dia ada misi lain yang dia kata misi tu boleh bertahan 100 tahun lebih. So diorang suruh kita orang ni kan buat satu misi dan visi untuk syarikat yang kita orang nak buat. Aku macam blank, apa benda misi dan visi syarikat ni tau. Sebab aku tahu bisnes kan, kau nak jual, kau dapat untung. Tapi diorang punya konsep, kalau nak buat bisnes ni kena ada misi dan visi yang jelas. Diorang suruh buat visi lah. Okay, kau kata kau nak jual bag kan, so apa misi dan visi kau pasal kau punya perniagaan ni tau. Aku buat misi syarikat aku okay, dan pada aku nak jual bag. So nak menghasilkan bag yang tahan lama untuk aku punya pelanggan. Kau tahu berapa kali, 5-6 kali aku kena betulkan balik misi dan visi kat lecturer aku sampai dia puas hati tau. Tapi bila fikir-fikir balik kan, dah 10 tahun lepas aku grad kan, baru aku faham rupanya bila kita nak mulakan bisnes ni kan, katalah kita tak nak sama belajar, kita nak mula bisnes kan, kita kena ada misi dan visi yang jelas. Misi tu ada maksud dia sendiri, visi tu ada maksud dia sendiri tau. So kalau kita tahu tak semestinya barang tu tau. Contohnya aku ingat dia ada syarikat Walmart tau, nama dia macam lebih kurang Tesco lah, macam apa sekarang ni Lotus kat Malaysia kan. Dia punya misi dia adalah untuk memastikan semua orang dapat barang yang bermutu dalam harga yang berpatutan. Dia tak cakap barang apa. Misi dia tu sangat general tau. Tapi orang faham kalau dia pergi Walmart ni kan, yang Tesco ni kan, dia akan dapat Corel. Sekarang kat Corel kat Malaysia ni ratus-ratus, nak ratus 700. Aku pernah beli $20 satu set. Satu set untuk 4 orang makan, $20. Dia barang mutu tapi pada harga yang murah. So sebab itulah misi Walmart tu, misi Tesco kat US tu tau. So kat Malaysia baru aku faham, kalau kita tahu hala tuju company kita tu, syarikat kita tu nak pergi ke mana, InsyaAllah ada boleh lagi sustain, boleh tahan lama lagi daripada kita fikir nak jual barang dapat untung, jual barang dapat untung. Tu sebab kita kena bezakan lah, kita nak duduk sebagai self-employed ataupun di dalam businessman minded orang cakap. So itulah, kita pun dah nak sampai akhir rancangan lah kan. Kalau nak bincangkan memang banyak nak keluar lagi ni kan. So Nal, ada apa-apa pesanan secara ringkas? Itulah, cuma nak recap baliklah apa yang kita bincang tadi kan. So kalau lepas SPM kena fikir betul-betul, kalau tak nak sambung belajar apa nak buat. Tapi kena fikir untuk jangka panjang. Jangan fikir untuk 2-3 bulan ni dapat iPhone dah puas hati, tak cukup. Kau kena fikir 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian,
ataupun 30 tahun kemudian, ke mana hala tuju kau? Itu je lah Mak. So selamat berjaya kepada pelajar-pelajar SPM dan selamat menyambut Ramadan walaupun dah 6 hari. Selamat menyambut Ramadan jugalah kepada semua yang sudi mendengar. Dan sedikit pesanan kepada adik-adik yang baru habis SPM, teruskan usaha apa jua yang anda semua cita-citakan. Nak sambung belajar, teruskan. Dan yang nak bekerja pun teruskan, tak ada halangan. Cuma ambil lah mana yang baik, yang daripada perbualan kita orang tadi, pendapat-pendapat dan kupasan kita orang tadi. Kalau ada yang baik, ambil. Dan kalau mana yang kurang tu, kami mohon maaf berdua. Dan kawan-kawan semua kat luar, untuk next, kalau ada idea-idea, boleh komen untuk kita bahaskan atau kita kupas lagi untuk minggu depan. So, rasanya tak ada apa lagi, Nal. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Kalau rasa bermanfaat, boleh share sekali. So, insyaAllah kita ada load di YouTube, TikTok, Spotify, Instagram. So, jangan lupa teruskan support Budak Oren Podcast. Subscribe, like and share. Sekian. Assalamualaikum.